Saudara, mulai tahun depan, para pesakit jagaan paliatif atau jagaan akhir hayat akan menerima lebih banyak bantuan kewangan. Ini termasuk subsidi dan had tuntutan lebih tinggi bagi Medishield Hayat dan Medisave. Langkah terbaru yang diumumkan Kementerian Kesihatan MOH itu adalah sebahagian daripada strategi nasional untuk menjadikan khidmat tersebut lebih mudah diakses dan dimampui. Pada masa yang sama, ia juga membolehkan para penyedia khidmat jagaan paliatif untuk meningkatkan kapasitinya untuk membantu lebih ramai pesakit memenuhi keinginan mereka menjalani sisa hidup di rumah. Bermula awal tahun depan, had tuntutan harian Medishield Hayat bagi jagaan paliatif untuk pesakit di hospital naik daripada $250 kepada $460 bagi jagaan paliatif umum dan daripada $350 kepada $500 bagi jagaan paliatif khusus. Ini cukup untuk meliputi 90% pesakit yang menerima subsidi. Di samping itu, jumlah yang boleh dikeluarkan daripada Medisave pesakit untuk khidmat jagaan paliatif di rumah dan jagaan hospis tidak akan lagi dihadkan kepada $2,500 seumur hidup. Sungguh pun demikian, had tersebut kekal ditetapkan bagi pesakit yang menggunakan Medisave anggota keluarga mereka. Pada suku keempat tahun depan pula, subsidi khidmat jagaan paliatif bagi pesakit yang menerima rawatan paliatif, baik di rumah, hospital serta jagaan siang di hospis, akan dinaikkan. Ini bermakna semua rakyat Singapura akan menerima subsidi sekurang-kurangnya 50%, tidak kira pendapatan per kapita isi rumah mereka. Subsidi sekurang-kurangnya 50% juga akan disediakan bagi ubat-ubatan dan vaksin. Demi menambah kapasiti, penyedia-penyedia jagaan paliatif juga akan menerima sokongan tambahan sebanyak $15 juta setiap tahun. The current estimated capacity of home palliative care is about 2,000 patients at any point in time. And with this, our three major palliative care providers, HCA, RCC, and Dover Park Hospice, they have told me that they are committed to increase home palliative care capacity by about 40% or 800 places in 2 years, meaning by end 2025, and more over the next few years. Tinjauan-tinjauan menunjukkan 3 daripada setiap 4 pesakit ingin meninggal dunia di rumah. Pihak berkuasa juga menetapkan matlamat mengurangkan nisbah yang meninggal di hospital daripada 60 kepada 50% dalam tempoh 4 tahun ini. MOH dalam pada itu bakal melancarkan satu siri usaha pendampingan dengan kerjasama agensi-agensi lain. Ini bertujuan meningkatkan tahap kesedaran orang awam mengenai kelebihan membuat perancangan awal dan membincangkan isu akhir hayat dengan keluarga mereka. Sementara itu, sebuah institut baru bagi jagaan paliatif akan membangunkan lagi keupayaan dan memacu penyelidikan dalam bidang tersebut. Institut itu dinamakan Sempena Mendiang Profesor Cynthia Goh. Beliau seorang perintis dalam bidang jagaan paliatif. Terletak di Pusat Barah Nasional Singapura NCCS, penubuhan institut baru itu dijangka menelan belanja $12 juta. Ia akan bekerjasama dengan penyedia-penyedia jagaan paliatif di Asia Pasifik serta mengendalikan program pendidikan dan penyelidikan. Contohnya dalam penyediaan khidmat jagaan para pesakit barah. Colon cancer is the commonest cancer in Singapore. 40% are not cured and they die. How do they die? We don't have enough information on this. It'd be good to have information. What are the problems for these people dying from colon cancer? And then hopefully we can work out how we can manage. And then we disseminate this information. Hampir 480 kes bunuh diri dicatatkan di Singapura tahun lalu, iaitu bilangan yang tertinggi pernah dicatatkan sejak tahun 2000. Dalam laporannya itu, Samaritans of Singapore SOS menyifatkan peningkatan 26% berbanding tahun 2021 itu sebagai kenaikan yang membimbangkan. Ini berbanding hampir 380 kes pada 2021. SOS juga mendapati bahawa kenaikan kes bunuh diri itu meliputi hampir semua peringkat usia, terutama dalam kalangan belia dan warga emas. 125 kes bunuh diri pada 2022 adalah mereka yang berusia antara 10 hingga 29 tahun. Jumlah warga emas berusia antara 70 hingga 79 tahun yang bunuh diri
naik daripada 30 kes kepada 48 kes setahun lalu. SOS juga mendapati jumlah panggilan ke hotline 24 jam dan khidmat care text melalui WhatsApp kendaliannya melonjak 27%. Masalah keluarga, pekerjaan dan kewangan serta hubungan cinta adalah antara masalah-masalah paling sering dihadapi para individu yang mendapatkan bantuan SOS. We must continue educating our communities about the available resources, improve access to mental health support, and equip first responder with knowledge and skills to identify individual at risk, and more importantly, connect them with the appropriate support. 6 lelaki berusia antara 37 hingga 61 tahun disiasat menyusuli operasi penguatkuasaan berbilang agensi. Operasi itu yang dijalankan sekitar 2 minggu lalu menyasarkan sebuah sindiket kodin atau kodina haram yang dipercayai membekalkan produk kesihatan yang tidak berdaftar seperti sirap batuk dan ubat-ubatan. Operasi itu adalah yang terbesar melibatkan sindiket seumpama itu sejak 2019. Antara yang dirampas pihak berkuasa di pelbagai lokasi termasuklah wang tunai lebih $680,000, pelbagai jenis pil dan sekitar 190 liter sirap batuk kodina. Ubat batuk ini mempunyai nilai pasaran sebanyak $150,000 dan cukup untuk kegunaan sekitar 1,000 penagih. Aktiviti-aktiviti haram sindiket itu dilakukan di beberapa lokasi di merata Singapura, termasuk Gilang dan sebuah klinik berlesen di Bishan. Jika didapati bersalah, lelaki-lelaki itu boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda sehingga $50,000 atau kedua-duanya. Sementara itu, Kementerian Kesihatan MOH sedang menyiasat klinik itu dan akan mengambil tindakan sekiranya didapati melakukan kesalahan. Saudara, jika anda sering melanggani pasar Tekka, sila ambil perhatian. Ramai pemilik gerai di Pasar Basah Tekka memutuskan untuk tidak berpindah ke gerai-gerai sementara yang lain. Ini sedang bangunan Pasar Tekka itu menjalani kerja ubah elok selama 3 bulan. Sesetengah daripada mereka berkata walaupun diberi pilihan untuk membuka kedai di tempat lain seperti di Chinatown, kos pemindahan masih terlalu tinggi. Ada juga yang berkata mereka mahu berehat seketika. Pasar di pusat Tekka ini adalah salah satu pasar basah terbesar di Singapura dengan hampir 300 gerai dan 120 penjaja. Namun mulai Isnin depan, semua gerainya akan ditutup selama 3 bulan bagi kerja-kerja ubah elok. Untuk membantu pegerai sepanjang tempoh 3 bulan itu, Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA memberi mereka pilihan untuk membuka gerai-gerai sementara di pusat-pusat penjajah atau pasar lain. It's not feasible for me to move because my showcase is bigger and then I have a lot of equipment to carry with me and then I brought my chiller, my freezer and all that. Then I have to secure my machineries, everything with roller shutter and all that. Then when we move out, I have to dismantle everything, I have to fix back the structure and all that. And all this all cost money and it's not cheap. Ada juga yang ingin mengambil peluang ini untuk berehat. Penjual daging bernama CJ Low ini berkata beliau akan duduk rumah sahaja atau berjalan-jalan dengan cucunya. Para pemilik gerai memberitahu Mediacorp mereka diberi pilihan untuk berpindah ke Tua Payoh, Kallang Baru dan Chinatown. Walaupun sesetengah pemilik gerai gembira bahawa mereka masih boleh berniaga, ada juga yang bimbang tentang kesan pemindahan itu kepada pelanggan tetap mereka. Many customers tell me, we go already very far, Chinatown very far, people say. Kali terakhir Pasar Tekka diubah elok adalah 15 tahun lalu. Majlis Bandaran Tanjung Pagar yang menyelia kerja-kerja ubah elok ini menyatakan pasar ini antara lain akan mendapat kerusi, meja dan lampu baru serta memasang pancang besi demi mencegah burung. NEA menyatakan kos sewa gerai tidak dinaikkan setelah kerja ubah elok selesai.